Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada untuk sedang menonton kami. Selamat datang ke rancangan perbincangan kami yang bertajuk Etika dan Peradaban dalam Masyarakat Kepelbagaian. Etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian sering dikaitkan dengan fenomena migrasi dan kepelbagaian atau diversity. Evolusi etika dan peradaban berlaku pada 3 tahap era, iaitu era pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Setiap unsur dan etika dimulai daripada kesulam cara segregasi, akomodasi, asimilasi dan amalgamasi ke semua lapisan masyarakat sehingga ke peringkat pemerintahan. Akhirnya, etika dan peradaban telah memberi kesan yang besar ke atas isu kontemporari yang berkaitan dengan ekonomi, politik, sosial, alam sekitar dan budaya. Meneruskan rancangan ini, saya akan bertanya pendapat kepada para tetamu jemputan saya. Encik Azil. Okey, Encik Azil, apakah pendapat anda tentang kesan etika dan peradaban dari segi aspek politik di negara kita? Cabaran yang sering dihadapi oleh negara Malaysia sehingga hari ini, iaitu di mana politik perkauman boleh menimbulkan rasa tidak berpuas hati dan sesuatu tindakan yang diambil kurang mendapat kata-kata sepakat oleh semua pihak yang berlainan etnik. Hal ini berlaku kerana setiap etnik mempunyai pandangan atau pendapat yang berbeza. Semua parti politik juga dipimpin oleh berlainan bangsa dan setiap parti tersebut ditubuhkan untuk membela hak kaum masing-masing dan bukannya untuk membela hak semua kaum pada awalnya. Kesannya, semua etnik akan berusaha bersungguh-sungguh demi membela hak kaum mereka masing-masing, serta perpaduan juga akan menjadi rapuh dan rakyat juga tidak menghormati antara kaum. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Ya, kita beralih pula kepada soalan yang kedua, iaitu bagaimana pula dengan kesan etika dan peradaban terhadap perkembangan ekonomi di Malaysia? Baiklah, kesannya melalui peradaban adalah dari segi perkembangan teknologi. Penggunaan teknologi dalam sektor ekonomi berkembang sejak era penjajahan. Kita sendiri pun terdedah kepada penggunaan teknologi, bukan sahaja dalam sektor ekonomi, malahan untuk sistem identifikasi kita. Kini kita diperkenalkan revolusi perindustrian yang keempat yang bermaklumatkan teknologi baharu memberikan cabaran kepada semua sektor perindustrian. Penggunaan teknologi masa ini berasaskan teknologi seperti Internet of Things, analisis big data, integrasi sistem, penggunaan robotik dan cloud. Kita dapat perhatikan semua sistem dan aktiviti secara langsung melibatkan penggunaan teknologi. Dalam sektor ekonomi ini juga kita dapat lihat sesuatu sektor ekonomi ini bukan sahaja melibatkan pekerja berbagai bangsa, malahan terdapat pekerja asing dari luar negara yang berkemahiran. Jelaslah pemupukan penggunaan teknologi dan kemahiran baru dapat meningkatkan cara hidup rakyat dan membawa negara kita mencapai negara yang moden. Encik Elvis, soalan saya, bagi Encik, bagaimanakah etika dan peradaban ini memberi kesan ke atas alam sekitar? Etika dan peradaban mampu mendatangkan kesan positif dan negatif terhadap alam sekitar. Bagi kesan positif ialah kesedaran ke arah pembangunan lestari yang berteraskan alam sekitar. Jelas sekali bahawa amalan ini mewujudkan struktur dan menggunakan proses yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Keselesaan dan keselamatan hijau yang baik akan mempengaruhi kehidupan seharian penghuninya. Bagi kesan negatif pula, pembalakan haram menyebabkan perubahan landscape yang tidak terkawal. Ini adalah hanya untuk kepentingan sekumpulan individu yang tidak bertanggungjawab sahaja. Mereka sama sekali tidak memikirkan kesan buruk yang akan berlaku kepada alam sekitar. Misalnya berlakunya bencana alam. Terima kasih atas pendapat tersebut, khususnya isu sosial. Isu sosial merupakan isu yang sangat dibincangkan dalam etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Bolehkah Puan Angela mengulas isu tersebut? Terima kasih. Terlebih dahulu, saya akan menerangkan makna sosial. Sosial ialah kata yang merujuk kepada hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat dan kemasyarakatan. Isu sosial yang menjadikan perubahan etika dan peradaban masyarakat di Malaysia yang ketara adalah kemasukan masyarakat luar atau lebih kepada pendatang asing yang berada di Malaysia. Banyak lagi pengaruh barat yang merajai pemikiran rakyat Malaysia, khususnya golongan belia alaf baru. Antara pengaruh barat yang masih lagi diguna pakai dan mungkin selamanya akan dipraktikkan negara ini adalah seperti kapitalisme, yang di mana kita boleh lihat kumpulan kekayaan oleh golongan tertentu yang tidak membahagikan sumber kekayaan
untuk dinikmati bersama golongan lain seperti golongan sosialisme. Selain itu, pengaruh lain seperti hedonisme dan gangsterisme juga merupakan antara pengaruh barat yang semakin menguasai rakyat di negara ini. Contoh yang pernah terjadi di negara ini adalah kes pukul dan kes kerutuhan akhlak makin menjadi-jadi hingga ada yang melibatkan kehilangan nyawa. Sekian saja ulasan saya. Terima kasih. Terima kasih atas ulasan tersebut, khususnya di aspek budaya. Adakah amalan etika dan peradaban dapat membentuk amalan budaya yang baik di negara kita? Bolehkah Encik Valentine menjelaskan isu tersebut? Terima kasih. Menurut pendapat saya, nilai etika dan peradaban sememangnya dapat membentuk proses perkembangan di negara Malaysia, khususnya dalam aspek dan konteks kebudayaan. Hal ini demikian kerana Malaysia mempunyai kepelbagaian etnik, budaya, bangsa dan agama yang menjadi ciri dan hasrat sebuah negara bangsa serta menunjukkan keunikan budaya di negara Malaysia. Malah, kepelbagaian budaya di Malaysia telah mewujudkan kesepaduan antar masyarakat majmuk. Secara tidak langsung, ia telah mengeratkan keharmonian serta kesejahteraan antara satu sama lain kerana rakyat Malaysia saling menghormati serta dapat menerima budaya, kaum, bangsa dan agama yang terdapat di negara ini. Sekian, terima kasih. Alright, sebelum kita mengakhiri rancangan kita, ingin saya bertanya, apakah pendapat anda tentang keseluruhan perbincangan kita pada hari ini? Silakan Encik Haznizam. Bagi pendapat saya tentang perbincangan ini adalah berkaitan dengan etika dan peradaban yang telah wujud sejak dahulu lagi. Etika dan peradaban ini telah berperanan dalam mewujudkan dan telah membawa kemajuan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan juga alam sekitar. Hal ini kerana disebabkan wujudnya etika dan peradaban ini, pelbagai isu yang berkaitan tentang budaya-budaya tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai contohnya, untuk memupuk perpaduan dalam kepelbagaian agama dan juga bangsa merupakan cabaran yang terbesar. Namun, ia dapat diselesaikan dengan wujudnya etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat. Okey, baiklah. Sebagai rumusan, dapatlah kita saksikan tadi iaitu bahawa etika dan peradaban dalam masyarakat pelbagai di Malaysia sememangnya memberi banyak kebaikan dan juga manfaat bagi rakyat Malaysia untuk hidup bersatu padu serta aman harmoni. Begitulah persembahan dari kami yang membincangkan tajuk ataupun topik etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian di Malaysia. Sekian, terima kasih.